Dengan saya Margaret Gambang dari studio di Angkasa Puri hari ini. Kalau tadi bersama dengan rakan-rakan saya di RTMKK, terima kasih kepada Andy, Javinia dan juga rakan saya yang lain Andy, Redwin dan juga Ann Zavira. Nampaknya kita dapat saksikan perkembangan terkini situasi semasa yang berlaku di sana, khususnya untuk PRU Dun Sabah ke-16 ini. Pastinya rakyat Sabah hari ini adalah tanggungjawab anda untuk menunaikan tanggungjawab untuk menentukan apakah nasib bagi rakyat Sabah sendiri dalam PRU Dun Sabah pada kali ini. Dan hari ini juga kita tidak ketinggalan akan bersama dengan tetamu kita di studio untuk hari ini. Saya keseorangan tetapi tidak mengapa kerana ada banyak lagi yang kita akan kongsikan. Tentunya Selamat Pagi Malaysia hari ini khas untuk kita memperkatakan tentang apa yang berlaku di dalam negara khususnya dan pastinya tumpuan ke negeri Sabah. Ya. Baik, dalam pada kita berbicara tentang PRU Dun Sabah, kita masih lagi ingin mengingatkan orang ramai khususnya tentang COVID-19 dan kalau tadi telah pun rakan-rakan saya di Sabah menghubungi yang berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham mengenai perkembangan COVID-19 dan juga situasi semasa disebabkan oleh PRU Dun Sabah yang sedang berlangsung kini. Jadi kalau kita lihat situasi semasa secara keseluruhan kini terdapat 30 kes yang telah pulih semalam dan jumlah kumulatifnya adalah 9696 iaitu 90.7% daripada jumlah keseluruhan kes dan sehingga semalam terdapat 111 kes baharu yang telah dilaporkan sehingga kini terdapat 10,687 kes di seluruh negara dan ini adalah perkara yang perlu kita ingat walaupun kini kita merasakan bahawa kes sudah semakin meningkat tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengawal kes ini supaya dapat kita tewaskan. Baik, ini kluster baharu yang telah pun diumumkan beberapa hari yang lepas iaitu kluster Benteng dan juga kluster-kluster lain yang kini sedang melingkari negeri Sabah yang mana kita tahu selain daripada tumpuan kita tentang apa yang berlaku di Sabah dalam PRU Dun Sabah tetapi COVID-19 juga sedang berada di Sabah kini. Jadi kita agak bimbang dengan situasi ini. Cuma kalau anda ingin turun mengundi hari ini pastikan anda patuh kepada peraturan dan juga SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak KKM khususnya kerana penjarakan fizikal perlu dijadikan sebagai perkara paling asas untuk dipegang sepanjang tempoh pengundian pada hari ini. Ya. Baik, sebenarnya kalau kita lihat dalam situasi semasa kini, masyarakat mungkin sedang berada dalam situasi berhati-hati tetapi berhati-hati pun bagaimana kita nak memastikan supaya keberadaan kita di mana-mana lokasi awam masih lagi mengamalkan SOP yang telah ditetapkan dan inilah perkara yang kini menjadi tumpuan kerana keluknya seakan-akan meningkat kini dan kita tidak mahu akan adanya perkara-perkara yang mungkin menyebabkan berlakunya kembali PKP yang telah kita alami dulu dan kini PKPP mungkin kawasan-kawasan tertentu yang kini sedang berada dalam PKPD jangan masuk ke kawasan itu tentunya tetapi kalau anda keluar dari kawasan yang melibatkan kawasan zon merah khususnya anda perlu menjalani proses saringan dan yang penting adalah pengasingan secara kuarantin di rumah ataupun di pusat-pusat yang telah pun disediakan ya. Baik, hari ini kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah tetapi kita juga nak kongsikan tentang harga minyak. Kalau semalam telah pun diumumkan untuk harga minyak sehingga minggu depan dan diharapkan kepada masyarakat kalau ada yang nak ke mana-mana lokasi sekalipun anda boleh merancang perjalanan anda dengan merancang juga perbelanjaan untuk kos minyak kenderaan anda. Jadi inilah kos terkini ataupun harga terkini untuk minyak RON 95, 97 dan juga diesel ya. Kalau boleh anda saksikan kini di skrin yang telah pun tertera. Okey. Baik, kita nak bersama dengan rakan kita nanti di Sabah tetapi sebelum itu bagi ruang untuk saya bersama dengan tetamu kita pada hari ini yang akan bersama dengan saya. Saya ingin jemput tetamu saya untuk bersama dengan saya hari ini. Silakan. Iya, silakan. Kita berdua saja doktor hari ini. Kita bersama dengan Dr. Taufik yang akan berbicara lanjut mengenai ada banyak topik menarik kita nak bincangkan hari ini doktor. Jadi kita ambil ruang doktor untuk bersama dengan kami hari ini. Saya rasa kalau kita lihat sebenarnya hari ini doktor usaha yang telah pun dilakukan oleh kerajaan dalam pelbagai perkara sebenarnya adalah perkara yang bukan mudah untuk dilaksanakan. Cuma kalau kita hari ini berbicara tentang apa itu pilihan raya, saya rasa rakyat negeri Sabah sudah
sudah pun mendalami pelbagai perkara kerana Sabah sendiri kini menjadi perhatian apabila kita membicarakan tentang bagaimana rakyat Sabah ingin menggunakan kesempatan sepanjang hari ini untuk mengundi, dan mengundi ini adalah satu tanggungjawab yang bukan mudah walaupun satu undi tetapi nilainya yang sangat besar. Jadi kita bersama dengan hari ini tetamu kita di studio iaitu Dr. Muhammad Taufik Yaakob, merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik dari Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Melaya. Terima kasih Doktor bersama dengan kami hari ini. Ada 13 dun baru di Sabah. Kalau sebelum ini ada 60 dun, dan kalau 60 dun itu untuk menentukan majoritinya mungkin agak sukar, tapi kini apabila ada 13 dun baru, 73 kesemuanya, jadi mungkin bagi doktor lah dengan pembahagian dun-dun yang baru ini dan juga memastikan supaya ia dapat menentukan hala tuju negeri Sabah untuk tempoh sepenggal yang akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada Mat. Kita lihat PRN Sabah hari ini merupakan satu mesej penting. Bukan saja kepada rakyat negeri Sabah, tetapi pada waktu yang sama kepada parti di peringkat persekutuan. Dan pertambahan kerusi hari ini kita lihat merupakan salah satu usaha untuk memperkukuh ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dan kekuatan kerajaan negeri Sabah. Tapi kita perlu ingat, di Sabah itu sangat unik. Kerana apa? Selain daripada 73 dun, Perlembagaan Negeri Sabah telah memberikan ruang untuk melantik 6 lagi adun dilantik. Jadi ini memperlihatkan bahawa akan ada satu kerajaan yang lebih kukuh, tetapi bagaimana nak mewujudkan sebuah kerajaan yang kukuh berdasarkan jumlah kursi dun yang ada. Saya melihat dalam PRN hari ini akan berlaku satu kerajaan gabungan yang akan membentuk sebuah kerajaan di Sabah, kerajaan baru, tetapi persoalannya kerajaan gabungan di pihak mana? Itu menjadi persoalan yang saya rasa difikirkan oleh masyarakat, bukan saja di Sabah tetapi juga di seluruh Malaysia. Kerana mesej penting hari ini akan kita dapat untuk melaksanakan PRU 15. Bila ke tarikhnya, itu yang ditunggu-tunggu untuk melihat kestabilan politik bukan saja di Sabah tapi juga di peringkat persekutuan. Saya tertarik doktor tadi sudah mencentik tentang PRU umum sebab kalau kita lihat sekarang apabila Dun Sabah menjalankan pilihan rayanya pada hari ini, penentuan untuk keputusannya nanti pastinya di tangan rakyat Sabah. Tetapi pada masa yang sama juga, apa yang berlaku senarionya di dalam PRU Dun Sabah ini nanti mungkin antara penanda aras kepada apa yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan persekutuan, kemungkinan pembubaran parlimen untuk PRU umum secara keseluruhannya di dalam negara kita. Jadi bagaimana bacaan daripada doktor? Kita dah dapat sebenarnya isyarat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beberapa hari yang lalu apabila Perdana Menteri menyatakan PRN Sabah ini jika memihak kepada kerajaan yang memerintah di peringkat persekutuan, beliau akan dengan segera membubarkan parlimen untuk diadakan pilihan raya umum. Dan sebenarnya PRN Sabah ini adalah satu platform yang penting, bagaimana kita nak lihat pemimpin-pemimpin baru untuk diangkat semula di peringkat negeri Sabah. Kalau kita lihat calon-calon yang masuk bertanding di PRN Sabah itu bekas-bekas ketua menteri, adakah mereka ini masih relevan dengan politik semasa di Sabah ataupun sekadar untuk dilihat sebagai kosmetik politik untuk diangkat semula sebagai ketua menteri Sabah? Dan adakah persoalan seterusnya, adakah bekas Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Seri Musa Ahmad akan dilantik semula sebagai Ketua Menteri? Saya melihat walaupun beliau tidak dicalonkan dalam pilihan raya negeri Sabah ini, tetapi sebenarnya beliau boleh dilantik semula melalui adu dilantik. Selain daripada peringkat negeri Sabah, mesej yang besar yang perlu disampaikan oleh rakyat Sabah iaitu apakah dasar-dasar yang diumumkan oleh kerajaan sebelum ini itu mampu untuk mempengaruhi sokongan mereka dalam PRU 15 dan PRN negeri Sabah hari ini. Dan saya melihat sebenarnya apa yang diumumkan oleh kerajaan sebelum ini dalam tempoh PKP, PKPB, PKPP itu sebenarnya adalah seolah-olah seperti bajet pilihan raya. Maka inilah masa yang sesuai untuk dianjurkan pilihan raya umum 15 kerana
bajet pilihan raya itu sudah ada. Walaupun dilihat dalam konteks misalnya itu adalah untuk bantu rakyat berhadapan dengan situasi ekonomi yang sungguh menggusarkan, berhadapan dengan wabak COVID-19. Tetapi kerajaan boleh menggunakan ruang ini untuk meletakkan semula kestabilan politik yang kadang-kala digugat. Kita pun terkejut dengan situasi politik semasa sehingga wujud perisytiharan atau pengumuman tertentu dan menyebabkan rakyat ni berasa tidak selesa dan rakyat ini takut untuk berada dalam sebuah negara yang stabil dan kita memerlukan kerajaan yang begitu kuat, stabil, tetapi wujud persoalan. Kalau kita adakan pilihan raya umum 15, adakah adegan lompat-melompat juga akan terus berlaku? Kalau adakan 10 kali pilihan raya pun, tetapi prinsip politik itu tidak ada dalam kalangan ahli-ahli parlimen, terus berprinsip dengan parti mereka, tidak sekadar untuk melompat parti mendapat jawatan, saya rasa 10 kali pilihan raya pun tidak ada gunanya. Kalau kita berbicara tentang lompat-melompat tadi, saya rasa itu adalah situasi yang rakyat kadang-kadang kurang gemar kerana mereka sudah pun memilih seseorang calon itu atas dasar pemilihan itu mungkin kerana parti dan mungkin kerana individu itu sendiri, kredibiliti je. Sebab kalau mahu tidak mahu, bila bicara tentang wakil rakyat ini, mereka akan disemak laporan, kita kata report card dia, apa yang telah dilakukan sebelum ini. Kalau mereka calon-calon baru, apakah kredibiliti mereka untuk mewakili rakyat. Tetapi bila kita berbicara tentang PRU DUN Sabah ini, mahu tidak mahu juga kita melihat perkara yang menjadikan rakyat mungkin memilih seseorang calon adalah kerana kesetiaan mereka kepada parti itu sendiri, ataupun mungkin kerana mereka menggunakan undi itu sebagai elemen luahan hati, kerana mereka mahu nasib mereka dibela, bukan satu drama politik yang berpanjangan tetapi tidak membawa kesan kepada rakyat Sabah sendiri. Sebenarnya walaupun apa yang berlaku dalam tempoh 1-2 hari, tetapi apabila media itu digunakan untuk meredakan, misalnya kita lihat isu-isu tempatan dan isu-isu penting yang muncul, misalnya menyatakan bahawa apa yang berlaku dalam peristiwa serangan pengganas di Tanduo itu dan isu-isu tersebut akhirnya tenggelam dalam tempoh yang singkat dan imej ahli politik itu sebenarnya dipulihkan semula apabila ada isu baru, misalnya pengumuman cukup ahli parlimen untuk bentuk kerajaan negeri, untuk kerajaan persekutuan. Dan saya lihat sebenarnya apa yang berlaku itu ahli politik atau ahli parlimen itu sendiri sebenarnya tidak takut dengan apa yang berlaku. Disebabkan itu mereka akhirnya masuk dan terus bertanding dalam pilihan raya, walaupun lompat parti itu melatari politik mereka, dan bagi mereka sebenarnya apa yang dimainkan dalam tempoh kempen ataupun sepanjang ceramah yang dilangsungkan itu adalah berkaitan bagaimana untuk mempengaruhi pemikiran rakyat, bagaimana untuk mendapatkan sokongan yang begitu tegar daripada rakyat, semata-mata untuk berkuasa. Jadi bagi saya sebenarnya isu-isu dimanipulasi untuk kepentingan politik, walaupun kadang-kadang kita lihat ada setengah parti itu berusaha dengan pelbagai manifesto, berusaha dengan pelbagai janji-janji politik, tetapi akhirnya apabila mendapat kuasa itu kita lihat sukar untuk melaksanakannya. Sebab apa? Mereka tidak sedar bahawa kekuatan untuk mentadbir itu tanpa ada pengalaman, itu agak sukar untuk melancarkan pentadbiran negara. Yang kedua, apabila duduk sebagai pemerintah, sebenarnya bukan mudah. Mereka melalui pelbagai cabaran, mereka melalui pelbagai komen dan kritikan oleh rakyat, dan akhirnya sesuatu dasar yang hendak dilaksanakan itu gagal untuk diimplementasi dan dilaksanakan. Satu lagi perkara yang menarik mungkin kalau kita ingin ceritakan tentang Sabah ini adalah untuk membentuk kerajaan yang kukuh perlu ada gabungan yang mantap juga, dan kini kalau kita lihat daripada pihak kerajaan persekutuan adanya perjanjian untuk diwujudkan satu kerajaan yang kukuh
contoh apabila diwujudkan gabungan rakyat Sabah. Ini gabungan baru pada pilihan raya kali ini. Jadi di situ kita lihat sebenarnya usaha untuk pembangunan kepada rakyat Sabah itu telah direncana sebelum PRU lagi. Tetapi apabila kerajaan yang tidak kukuh memerintah, pastinya kesannya akan membawa satu kita katakan kesan yang berpanjangan yang mungkin tidak ada penghujung. Jadi bagaimana nak memastikan supaya gabungan yang mantap mampu memberikan khidmat terbaik kepada rakyat dan pada masa yang sama juga hubungan yang baik dengan kerajaan persekutuan, kerana mahu tidak mahu gabungan ini perlu kukuh di antara pihak kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Sebenarnya Mac, rakyat telah bosan ya dengan adegan lompat-lompat, dengan adegan bertukar parti untuk kepentingan politik. Kalau kita imbas kembali dalam konteks sejarah ya, kita lihat daripada zaman Tunku Abdul Rahman, kemudian Tun Razak, Tun Hussein On, kita tidak pernah mendengar secara meluas adegan lompat parti daripada satu parti-parti lain. Kerana apa? Ahli-ahli politik waktu tersebut, ahli-ahli parlimen waktu tersebut sangat berprinsip. Mereka ini cukup berpegang kepada perjuangan parti. Mereka ini berjuang untuk negara. Ya, sebab itulah kalau kita lihat sukar untuk kita menjangkakan apa yang akan berlaku selepas ini. Walaupun kita ada majoriti yang kuat bagi sebuah parti untuk mentadbir negara, tetapi akan berlaku kejutan-kejutan. Kita perlu ada satu undang-undang untuk mengawal ahli-ahli parlimen, ataupun kita perlu ubah sistem pilihan raya yang ada di negara kita ini. Sebenarnya bukan untuk diri kita sebenarnya, tetapi untuk negara, untuk anak cucu kita. Sebab kita merasakan bahawa jika ahli-ahli parlimen ini tidak dikawal dengan undang-undang tertentu, tidak dikawal dengan prinsip. Kalau kita ada undang-undang tapi tak ada etika dan prinsip, ke mana negara kita nak dibawa? Ya, kita akan terus berhadapan dengan situasi genting, hingga menyebabkan rakyat akhirnya merasakan bahawa ahli-ahli politik ini telah hilang kepercayaan dalam kalangan mereka. Kalau kita tengok dalam konteks Malaysia hari ini, kalau kita buat kajian, saya pasti bahawa kepercayaan rakyat kepada ahli politik itu akan merudum. Sebab kita lihat mereka kurang rasa percaya kepada ahli politik. Adegan-adegan yang berlaku dalam politik negara, bagaimana sedang diusulkan untuk memperbaiki ekonomi negara, bagaimana untuk menangani wabak COVID-19 itu, akhirnya telah dipancung di tengah jalan dan menyebabkan rakyat merasakan mereka ini seolah-olah telah dikhianati. Bukan parti politik dikhianati, tapi rakyat dikhianati. Itu yang sukar bagi rakyat. Kalau rakyat merajuk, sukar untuk pujuk mereka kembali ke jalan yang semula. Ya, saya rasa untuk menjadi pemimpin yang mampu membela rakyat, kadang-kadang kita perlu mengenepikan prinsip dan juga pribadi kita atas tujuan untuk kepentingan pribadi, tetapi lebih kepada apa yang kita mahu perjuangkan untuk rakyat. Tetapi itu perkara yang sangat sukar untuk dilakukan. Pasti ada banyak sebenarnya yang perlu dipikirkan, tetapi apapun Doktor, kita nak berehat seketika, kita nak bersama dengan rakan penyampai kita di Kedah untuk cerita pagi kali ini bersama dengan Nur Hidayah Anwar untuk tinjauan pembantuan SOP khususnya kepada rakyat di kawasan Kota Star. Silakan.